Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Video pada kali ini adalah untuk kita membincangkan satu lagi bentuk ataupun jenis transformasi isometri, iaitu putaran. Jadi seperti yang telah saya beritahu kepada anda pada video yang lepas, transformasi isometri ada 3 jenis, iaitu yang pertama, yang paling mudah sekali adalah translasi, iaitu translasi ni adalah pergerakan titik saja, pergerakan titik ataupun pergerakan objek, sama ada ke kiri, ke kanan atau ke atas dan ke bawah. Yang kedua adalah pantulan, iaitu pembalikan gambar rajah ataupun pembalikan objek. Okey. Dan kalau pantulan ni dia mesti ada garis pantulan. Okey. Dan gambar rajahnya akan jadi terbalik. Okey. Ataupun bertentangan dengan objek. Baik, yang ketiga yang kita nak belajar hari ini adalah putaran, iaitu pusingan rajah. Okey, ataupun pusingan objek pada satu titik tetap. Okey. Di dalam kehidupan seharian kita, kita dapati ada objek-objek yang berputar. Okey. Misalnya contohnya jarum jam. Kalau kita tengok dia berputar. Okey. Yang kedua kipas angin. Kita lihat motosikal kita. Okey. Juga apabila pergerakan berlaku, maka motosikal kita mengalami putaran. Begitu juga dalam sains, okey, di mana berlakunya putaran ketika bulan mengelilingi bumi ataupun bumi mengelilingi matahari. Dan juga kita dapati bahawa bulan juga bumi juga berputar, okey, ketika mengelilingi matahari. Jadi itu adalah konsep-konsep putaran. Jadi jarum jam melakukan setiap 12 jam. Okey, nanti kita tengok jam manual. Namun begitu putaran tayar bergantung pada arah pergerakan, bergerak ke depan ataupun dia ke belakang. Cuba anda fikirkan, kalau dia bergerak ke depan, dia putar ikut arah jam ke lawan arah jam. Okey. Okey. Dan semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putaran. Okey. Kalau contoh, kalau jam katakan di sini, okey, ada jarum jam. Okey. Iaitu di sini 12, 3, 6, 9. 9. Okey. Jadi kat sini sudutnya 90. Okey. Jadi yang ini adalah pusat putaran. Di mana katakanlah hujung jarum jam ni dia berpusing sampai ke pukul 12. Jadi ini adalah kita panggil putaran 90 darjah. Okey, sebab pada pusat tu adalah 90 darjah. Okey. Dia ikut arah jam. Okey, pada pusat jarum jam tu lah. Katakan pusat jarum jam tu adalah P. Jadi pada pusat P. Okey. Jadi setiap putaran tu adalah 90 darjah. Okey. Okey. Apakah sifat imej bagi putaran? Okey. Apabila berlakunya sesuatu putaran, okey, di antara objek dengan imej, okey, katakanlah ini adalah objek, okey, dia berputar, okey, maka dia akan jadi seperti ini. Okey. Kalau macam ni ikut arah jam lah. Jadi imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz, orientasi yang sama dengan objek. Okey. Tapi kalau pantulan, bentuk, saiz sama tetapi orientasi tak sama sebab dia terbalik. Okey. Okey, pusat putaran itu adalah titik pegun.
Okey, nanti kita belajar bagaimana nak cari pusat putaran. Katakan macam gini. Okey, pusat putaran dia kat sinilah. Okey. Jadi jarak semua titik image ke pusat putaran. Jadi ini objek, ini image. Okey. Jadi kita ambil lah contoh, katakan ini dengan ini, titik ini. Okey, jadi jaraknya tu mesti sama. Okey. Jarak semua image pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okey, seperti saya terang tadi. Okey, kita lihat gambar jam ni. Ya, apabila kita memberihalkan sesuatu putaran, kita perlu menyatakan satu pusat. Okey, kalau jam ni, jarum jam ni pusatnya kat sini. Okey, yang ini pun sama, pusatnya di sini. Yang kedua, sudut. Okey, sudut. Okey, katakanlah titiknya mula-mulanya pada 10. Okey, jadi 10 dia pergi kepada 2. Jadi pergerakan ini, okey, sudutnya tu kita ukur di sini berapa. Okey, sudut pada pusat ni berapa. Dan juga arah putaran. Jadi arah putaran ni kita lihat ada 2. Satu, dia ikut arah jam. Okey, kalau macam ni ikut arah jam. Ataupun dia lawan arah jam. Okey, daripada pukul 2 tu dia pergi ke 10. Kalau 10 pergi kepada 2, maka ikut arah jam. Okey, kalau 2 pergi kepada 10, dia lawan arah jam. Jadi ada 3 perkara pelajar. Okey, saya ulang semula. Okey, apabila kita nak memerihalkan sesuatu putaran, 3 perkara ni. Okey, yang perlu kita ambil kira iaitu pusat, sudut, arah putaran. Arah putaran ni ada 2. Sama ada ikut jam, ikut arah jam, bukan ikut jam, ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey. Cuba kita lihat gambar rajah ini. Okey. Katakan yang hitam ni adalah objek. Okey. Maka pelajar, kalau biru ini image, yang ini objek, maka putarannya berlaku seperti ini. Okey. Iaitu putaran lawan arah jam, pusatnya di sini. Okey. Okey. Pusatnya di mana ni? Okey. Nanti kita akan belajarlah macam mana kita nak menentukan pusat dia. Okey. 90 darjah ikut arah jam. Okey. Pada pusat apa? Okey. Pusatnya nanti kita carilah. Macam mana nak cari pusatnya? Kita cari titik yang sepadan. Okey, contoh kalau macam ini, titik sepadannya kat sini dengan kat sini. Okey, kalau kita sambung, okey, kemudian kita seperti ini, okey, kita akan dapat pusatnya di sini. Okey. Okey. Kalau dia bergerak seperti ini adalah ikut jam. Okey, sudutnya kita tengok pada pusat tu nanti. Okey, berapa darjah. Okey, saya nak ambil contoh yang ini. Okay. Katakanlah biru ni adalah objek dan ini adalah image. Okey. Jadi pelajar, kita lihat dia berpusing seperti ini. Okey, gambar rajahnya dan dia jadi image. Jadi yang pertama sekali ialah kita lihat ini adalah putaran. Okey, darjahnya tu ialah di sini. Okey, 90 darjah. Ikut arah jam. Okey. Di sini saya letak yang ni lah. Ikut arah jam. Pada pusat. Okey. Katakanlah di sini pusat B. Okey. Jadi putaran 90 darjah ini adalah satu package. Putaran satu package. Okey, yang ni saya buang. 90 darjah mesti dalam bentuk satu ayat. 90 darjah ikut arah jam satu markah. Pusat P satu markah. Jadi pelajar, kalau kita nampak aja gambar rajahnya mempunyai orientasi pusingan. Okey, berbentuk dalam pusingan, itu kita panggil putaran. Okey. Kita tulis je putaran, dapatlah satu markah.
Lepas tu kita tengok, okey, kalau katakan dia boleh bentuk L, okey. Kalau dia berbentuk L seperti ini, dia mesti 90. Okey. Katakanlah di sini dia akan jadi inilah. Jadi bila kita pusing, dia akan jadi tegak kan. Okey. Jadi titik yang sepadan ni kalau kita ambil dia boleh jadi L, maka dia adalah putaran. Okey. 90 darjah. Okey. Kemudian ada pusat P, jadi pusat P tu kita kena tentukan kat mana. Okey. Jadi pada hari ini, okey, yang pertama kita nak tengok contoh-contoh dia lah. Okey, bentuk-bentuk putaran. Ini contohnya A, B, C, D objek, maka A tanda, B tanda, C tanda ni adalah putaran ikut arah jam. Okey, bagaimana nak cari pusat? Okey, nanti kita belajar. Okey, A, B, C, D ini objek, A tanda, B tanda, C tanda dan D tanda ini image. Okey. Beza antara objek dan image, okey. Kalau A objek, maka image. B objek, B tanda, image. Okey. Jadi kat sini katakan objek, maka ini adalah putaran ikut arah jam. Okey, kita tengok yang ini A objek. Okey, maka yang ini image. Okey, kita tengok moncong dia ke depan, ke bawah, ekor ke atas, kemudian dia berputar. Okey. Jadi pelajar dia berputar pada titik P. Okey. Jadi sekarang moncongnya dah terbalik. Okey, daripada bawah ni dia akan jadi ke kiri moncongnya. Ekor daripada atas dia akan jadi ke kanan. Okey, jadi ini putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey. Baik, yang ini pun putaran tetapi ikut ke lawan. Okey, kita tengok sini A tanda. Jadi ini objek, ini image. Okey. Jadi pelajar kalau pusat pada S ini bermaksud ini adalah putaran satu markah 90 darjah lawan arah jam satu markah. Okey, pusatnya kat sini dia diberi jadi pusat S. Okey, S ni koordinatnya berapa? Iaitu kita tengok X-nya 2, Y-nya 1. Okey, X 2, Y 1. Jadi kita tulis S 2 1. Okey, jadi kita dapat satu markah. Kalau macam ini putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Okey, kita tengok koordinatnya kat sini iaitu X negatif 1, Y kosong. Jadi negatif 1, kosong. Okey. Okey. Ini juga putaran. Okey. Kalau macam ini dia pusingannya macam mana? Dia seperti ini kan. Jadi ini adalah putaran 90 darjah. Okey. Ikut arah jam pada pusat. Okey, pusatnya tu nanti kita belajar bagaimana nak cari. Kalau macam ini pada pusat P lah dah diberi. Okey, kalau ini juga putaran, okey, ini putaran adalah 190 darjah. Okey, macam mana 180 darjah. Macam mana kita nak kenal putaran 180 darjah? Dia terbalik. Okey, contohnya sisi atas dia akan jadi sisi bawah. Okey, kemudian sisi tegak ni kiri dia akan jadi kanan. Okey, yang ini sisi condong sebelah kanan dia akan jadi sisi condong sebelah kiri. Dia terbalik seperti itu. Okey. Jadi yang ini dia boleh berpusing sama ada dia pusing ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey. Jadi kalau putaran gambar rajah seperti ini kita panggil putaran 180 darjah. Okey. Untuk 180 darjah ni kita ikut ataupun lawan. Okey. Sebab dia boleh ikut, dia boleh lawan. Okey, jadi 180 darjah pada pusat. Okey, kalau macam ini kita tahulah pusatnya kat sini. Pusat P. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ini. Okey. Nah, ini katakan objek. Yang ini image. Okey, cuba pelajar teka. Apakah bentuk
transformasi ni ataupun jenis transformasi ni. Okey, kita dapati bahawa katakanlah bucu ni dengan bucu ni, rupanya dia berpusing kan. Jadi kita panggil putaran. Okey. Jadi pelajar, kalau ni dia jatuh ke bawah seperti ini adalah menunjukkan 90 darjah ikut jam. Senang aja. Ini dah dapat satu markah. Yang ini dah dapat satu markah. Cuma pusat. Okey. Nah, pusat nanti kita belajar macam mana nak menentukan pusat. Okey. Baik, kalau macam ini, okey. Garisan ini dia pergi ke sini, garisan ini pergi ke sini. Okey. Katakan titik ini dia pergi ke sini. Titik yang ini dia pergi ke sini. Okey. Okey. Yang ini kanan kan? Kiri. Kiri dia pergi ke kanan. Ini adalah putaran 180 darjah macam yang atas tadi. Okey. Jadi pusatnya kat sini. Pada pusat T. Okey. Jadi yang ini dua markah. Okey. Okey pelajar. Cuba kita lihat latitude B1. Okey, iaitu P merupakan objek tentukan image bagi objek P di bawah 1 transformasi 90 darjah ikut arah jam pada pusat M. Okey, macam mana kita nak lukis ataupun menentukan imejnya pada pusat M? Okey. Okey, yang tadi kita dah kenal pasti. Okey. Jadi di mana kita kenal pasti macam mana bentuk tersebut, okey, bentuk yang sama, saiz yang sama, orientasi yang sama tadi, okey, dikatakan sebagai putaran. Okey, yang ini kita nak tentukan ataupun kita nak lukis pada pusat M. Okey, jadi pelajar, yang pertama sekali ialah pada pusat tu, pusat kita bahagikan kepada 4. Ini pusat. Okey, jadi kita garis. Okey, contohnya yang ini pusatnya pusat M kan. Jadi saya garis pusat M. Okey, dengan satu garisan menegak. Okey. Katakanlah saya dapat seperti ini. Okey, langkah pertama. 4 bahagian kan. Okey, sebab macam jam ada 4 bahagian. Jadi kita buat macam jam lah. Okey. Okey, katakan saya dapat seperti ini. Langkah pertama. Okey. Okey, langkah yang kedua, kita tengok arah. Arah apa disebutkan di situ? Iaitu disebut ikut arah jam. Jadi, ini jarum jam kita. Okey, ini pukul 12, ini pukul 3. Okey, kalau titik di sini, dia pergi kat sini, arah jam. Okey, itu maksud arah jam. Okey, kalau daripada sini dia pergi ke sini. Arah jam, sudutnya 90. Okey, kalau macam ini, contoh, katakan, kat sini saya bagi titik A. Jadi titik A ni, dia akan pergi ke satu kawasan yang ini, iaitu melintasi jarum jam 12 ni. Okey. Jadi titik A dia akan pergi ke sini. Okey, titik B katakan. Titik B akan pergi ke sebelah kanan. Okey, sebelah kanan atas ni lah. Akan melintasi jarum 12. Okey. Kemudian senang aja pelajar nak tentukan titiknya di sebelah sini. Okey. Iaitu saya ambil daripada pusat, saya kira pergerakan dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mana 4 ke kiri, 2 ke atas. Jadi saya tulis macam ni. 4, 2. Saya terbalikkan aja. 2, 4. Okey, jadi titiknya berada di sebelah. Okey, di antara jarum 3, saya letak sini ialah jarum 12. Sini jarum 3. Okey, saya letak di sini. Okey, jadi macam mana saya nak kira? Daripada pusat tu saya kira 2 dengan 4. Jadi daripada pusat 1, 2 mendatar, naik atas 4. 1, 2, 3. Saya letak A tanda. Okey, begitulah dengan titik B. Okey, untuk titik B, okey, daripada pusat
1, 1, 2. Jadi saya tulis 1, 2. Kita terbalikkan. 2, 1. Okey. Dari M Okey, 1, 2, 1. Jadi saya akan dapat di sini B tanda. Okey. Okey, saya gunakan dengan pen lain lah. Okey, kita tengok titik C di sini. C. Okey, dari pusat cuba kita kira. Nak pergi ke C. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Tukar 4, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C tanda. Okey, titik D. Sini titik D. Okey. Okey, kita kira dari M. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. Tukar. 7, 3. Okey, dari M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik atas. 1, 2, 3. Jadi kat sini adalah D tanda. Okey. Okey, dan titik terakhir pada bucu ni. E. Okey, kita kira dari M. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7. Tukar 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Maka di sini E tanda. Jadi maka kita ambillah pembaris, kita sambungkan A tanda ke B tanda. B tanda B tanda ke C tanda. C tanda ke D tanda. D tanda ke E tanda. E tanda ke A tanda. Jadi kita akan dapat seperti ini belajar. Okey. Okey, nampak belajar? Okey. Saya bagi lagi satu contoh. Okey. Seterusnya kita nak apa? 90 darjah lawan pada pusat M. Jadi lawan arah jam pada pusat M. Jadi kalau lawan gambar rajahnya tadi, yang ini objek, dia akan pergi, okey, nombor berapa? Sini nombor 3. Okey, yang ini nombor 6. Okey, yang ini 9. Okey, pada jarum jam ini 3. Dekat sini 6, sini 9. Jadi pelajar kalau katakan dia lawan arah jam, okey, titik di antara 9.12 ni tadi dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke 6.9. Okey? Okey. Saya ambil titik A. Okey, titik A kat sini iaitu daripada M 1 2 3 4 1 2. 4 2. Okey, ini untuk B 4 2. Kita tukar je 2 4. Okey, daripada M sini 1 2 ke mana kita nak pergi? Atas ke bawah? Ke bawah. Berapa kali? 4. 1 2 3 4. Jadi ini adalah A tanda. Okey, untuk B. Okey, daripada M 1 1 2. Jadi 1 2 kita nak terbalikkan 2 1. Jadi daripada M ni kita kiralah 1 2 ke atas ke bawah? Ke bawah. Berapa? 1. Jadi kat sini ini adalah B tanda. Okey, C pula. 1 2 3. 1 2 3 4. Okey, 3 4. 3 4 kita tukar 4 3. Okey, jadi samalah dengan tadi daripada M. 1 2 3 4. 1 2
3. Ini adalah C tanda. Okey, kita buat D pula. Okey, daripada M, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7. Jadi 4, 7, tukar 7, 4. Okey, jadi daripada M ni kita kira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu turun ke bawah berapa? Iaitu 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita akan dapat di tanda. Dan akhir sekali ialah E. Okey, yang ini. Titik ni. Jadi kita kira daripada M. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7. Okey, 4, 7 kita dah buat tadi. Itu untuk titik E. Okey, untuk titik D. Yang ini saya ubah. Titik E. Ini titik E. Jadi E tanda. Okey, titik D. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. Okey. 3, 7. Kita tukar 7, 3. Okey, jadi kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Sini adalah D tanda. Okey, jadi kita cuma sambungkan saja A ke B. Okey. B ke C. C ke D. D ke E. E ke A. Jadi bentuknya seperti itu. Okey. Jadi anda gunakan pembaris lah nanti belajar. Okey. Okey, biar nampak cantik sikit lah. Okey, jadi dia seperti ini. Okey. Kita lihat satu lagi di sini. P merupakan objek. Ini soalan serupa dengan tadi. Iaitu kita nak transformasi putaran 90 darjah ikut arah jam. Satu. Yang kedua kita nak lawan arah jam pada pusat M. Apa saya buat tadi? Satu, saya tengok M. Saya tengok pusat. Apa nak buat pusat? Buat jarum jam. Macam mana nak buat jarum jam? Kita pecah ataupun belahkan dia seperti ini. Okey, buat garis. Okey, ini M. Okey, saya buat garis. Okey. Satu. Okey, katakan ambil warna biru lah. Okey. Okey, kemudian yang ini. Okey, 2. Okey. Okey, sekarang kita tentukan nombor pada jarum jam. Okey. Iaitu saya tulis di sini, yang atas ni pukul 12. Okey. Yang bawah dia akan jadi pukul 6. Okey. Yang ini pukul 3. Yang ini akan jadi pukul 9. Okey. Okey, langkah pertama. Senang aja. Langkah kedua, okey, kita wakilkanlah titik-titik ni, katakan ini titik A. Okey, tengok putarannya ke mana. Dia cakap ikut. Okey, ikut. Kalau ikut, okey, ini soalan untuk A. Ikut arah jam. Bermaksud pelajar, kalau dia titik-titik tu berada pada pukul 12.03, maka dia akan berada, dia akan bergerak ke pukul 3.06. Jadi dia akan bergerak di sinilah maknanya. Okey, saya tanda tu dulu. Okey. Okey, nanti kita tengok macam mana kalau ada katakan satu titik berada di sini, kat mana dia pergi? Titik ni bila dia bergerak. Okey. Ke mana dia pergi? Okey, kalau titik tu bergerak daripada M ke pukul 12, 90 darjah ikut arah jam, maka titik tu akan bergerak pada
garisan pukul 3. Okey. Kalau tekan titik itu berada pada garisan pukul 12, lawan jam dia akan berada pada garis titik pukul 9. Okey. Jadi titik pukul 9 kat sinilah dia akan berada pada garis mendatar sini kalau dia lawan jam. Okey. Okey. Kemudian kita kiralah jarak daripada M ni 1, 2, 3 menegak, jadi mendatar 1, 2, 3 dia akan berada di sini. Okey. Okey. Nanti ada kes yang kita jumpa nanti kita akan bincangkan selanjutnya. Okey. Okey pelajar, kita tumpukan kepada latihan kita yang ini. Baik, kalau katakan titik A berada di sini, okey, maka kita hanya kira saja daripada pusat ke titik A ni. Okey, jadi 1, 2, 3, 1, 3, 1. Saya tulis kat sini pelajar. 3, 1. Jadi terbalik 1, 3. Okey, jadi nak pergi ke jarum 3, 6. Okey, jadi pelajar, dia akan berada di bawah sini ya. Okey, jadi maksudnya 1 dengan 3 tu kita bergerak ke kiri, ke kanan 1 daripada M. Kemudian ke bawah 3. 1, 2, 3. A tanda. Okey, titik B. Okey, dari M, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 5, 1. Terbalik 1, 5. Okey. Jadi 1, 5, 1. Okey, ni M, 1. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah B tanda. Okey, C. Di sini C lah katakan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 terbalik 6, 5. Jadi kita kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di sini. Okey. Jadi ini adalah C tanda. Okey, kita tengok D. Okey, daripada M, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Okey, terbalikkan 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Jadi D tanda kat sini. Okey, dan titik terakhir di sini adalah E ya. Okey, E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Terbalikkan 3, 4. Jadi daripada M, 1, 2, 3 ke bawah 1, 2, 3, 4. Ini titik E tanda. Okey, jadi saya sambunglah A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke A. Dia bentuknya akan jadi seperti ini. Okey, ini adalah lawan ikut jam. Sudutnya berapa? 90. Jadi putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat M. Okey. Okey. Bagaimana kita nak buat soalan B iaitu 90 darjah lawan arah jam. Jadi kalau lawan arah jam, pergerakannya ialah ke kiri seperti ini. Okey. Okey. Kita tengok A ialah 1, 2, 3, 1. Dia sama dengan ni tadi. 3, 1. Jadi bila terbalik dapat 1, 3. Jadi tetapi dia di sebelah kiri. Jadi 1, 1, 2, 3. Jadi A-nya berada di sini. Okey, tadi A-nya berada di pergerakannya ke sebelah kanan kan? Okey, yang ini pergerakannya sebelah kiri. Okey. Okey. Untuk B ialah 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yang ini 5, 1. Jadi 1, 5. Jadi kat sini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah B tanda. Okey. Okey, untuk C. C 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6.
5, 6. Terbalikkan. Ini C. Jadi 6, 5. Jadi pelajar daripada M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. C tanda. E yang ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Yang ni tadilah. Okey, ni untuk D. 3, 6. Jadi 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ini D tanda. Okey, untuk E. Okey. Daripada M. 1, 2, 3, 1, 2. Sorry. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 3. Yang ni 4, 3. Dia jadi 3, 4. Jadi daripada M ni kita kira lah 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Jadi ini adalah E tanda. Okey, jadi kita cuma sambung saja A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke A. Okey. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Okey, ini adalah lawan jam. Yang ini adalah ikut arah jam. Yang ini lawan arah jam. Okey. Baik. Latihan anda ialah, okey, saya nak anda selesaikan soalan 3 nanti. Okey, dengan kaedah yang sama, iaitu kita nak menentukan ataupun kita nak melukiskan lah. Okey, image bagi objek P. Okey. Okey. Dan juga soalan 4 Dia ada 3, ada 4 soalan. Jadi cuba soalan 3 dan juga soalan 4. Okey, pelajar. Satu lagi yang penting untuk mempelajari tajuk ini ialah apabila objek dan image diberi, kita nak tentukan pusat putaran. Okey. Senang saja pelajar untuk nak carikan pusat putaran. Okey. Okey. M adalah image bagi P. Okey. Yang pertama kita tentukan image dan objek dulu. Okey. Jadi M image, maka P objek. Jadi saya tulis objek pada P, image pada M. Okey. Okey. Tentukan pusat putaran bagi setiap gambar rajah. Kita dah tentu objek, kita dah tentu image. Okey. Kemudian kita tentukan arah. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, gambar rajah ini berpusing mengikut arah jam. Okey. Jadi kita cuma tanda anak panah saja seperti ini. Okey. Jadi arah jam. Dia ikut arah jam. Okey. Kemudian kita ambil 2 titik sepadan. Bucu mana saya nak ambil? Katakanlah saya ambil bucu sini. Yang mana sepadan? Dengan sini. Okey. Jadi bucu sepadan ni saya buat L. Okey. Buat L, dia nak pergi kepada L. Okey. Dia boleh buat L di bahagian atas. Seperti ini. Sini. Dia buat dapat L. Ataupun yang bawah ni. Okey. Sekarang ada 2 L. L mana kita nak ambil? Kita akan ambil L yang jauh daripada anak panah kita buat ni tadi. Okey. Maka L yang atas ni kita buang. Jadi kita akan ambil L yang bawah ni. Okey. Kemudian L ni kita kira. Okey. Berapa kotak? Okey. Jadi daripada sini sampai sini. Okey. 1 kotak. 2 kotak. 3 kotak. 4 kotak. 5 kotak. 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Jadi 8 kotak ni kita bagi 2. Kita akan dapat 4 kotak. Okey, kita nak separuh kan? Okey, kita ambil dari titik sini, kita kira 4. 1, 2, 3, 4. Saya tanda. Okey, kalau ambil titik sini, dia tak dapat 4. Dia turun 1. Maknanya dia akan kurang 3 kan? Okey, untuk yang turun ni dia 1 saja. Sepatutnya dia turun 4. Tetapi oleh kerana dia turun 1, maknanya dia kurang 3 lagi kan?
kita turunkan kat sini. Pada titik sini. Iaitu 1, 2, 3. Okey, maka saya akan dapat pusatnya di sini. Okey. Pusat. Okey, kalau kita ambil pembaris, kita ukur yang ini. Okey, dengan titik sini, kita akan dapat yang ini 90 dan jarak ini dengan ini sama. Okey. Okey. Ambil contoh lain lah, contoh 2. Langkah pertama apa tadi kita tengok? Tentukan image dan objek. Apa dia objek, apa dia image? P objek. Objek. M image. Image. Okey. Kemudian tentukan arah. Lawan atau ikut arah jam atau lawan arah jam. Kita dapati yang ini adalah lawan. Okey. Ini kan. Dia akan jatuh seperti ini kan. Dia akan berpusing lawan arah jam. Okey. Okey. Kemudian tentukan titik sepadan. Okey, kita ambil titik ni lah katakan dengan bucu yang ini. Okey, kita buat L. Okey, buat L. Mana ada 2 L nanti kita akan dapat. Ni L pertama. Okey. Satu lagi lah L yang ini. Okey, mana kita nak pilih? Kita pilih L yang paling jauh. Okey, yang mana paling jauh dengan anak panah ni tadi? Iaitu yang sebelah kanan kita. Okey, maka yang ini saya padam. Sebab ini dekat kan, dekat dengan anak panah. Kita ambil yang jauh dengan anak panah. Okey. Okey, sekarang kita kira. Okey, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 4. Okey, kita kira sekali lagi. Okey, daripada titik yang ini ni, 1, 2, 3, 4 saya tanda. Okey, yang ini dia turun ke sini 1 kan, mana ada baki lagi 3. Jadi daripada sini kita turunkan 3. 1, 2, inilah pusatnya. Okey. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey. Objek, image. Okey. Kemudian arah putarannya, kita dapati objek kepada image dia akan berputar ikut jam. Kemudian saya ambil katakanlah bucu ni lah paling senang dengan ini. Buat L. Jadi L ni ada 2. Satu yang atas ni turun sini, kita ambil L, buat L yang jauh. L yang jauh maknanya yang bawah ni lah. Okey. Kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak bahagi 2 akan dapat 5. Jadi kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti. Okey, tengok yang ini. 1, 2, 3. Tak cukup 2. Jadi daripada sini kita turunkan 2. 1, 2. Pusat. Okey. Jadi nanti kita ambil pembaris, kita garislah. Okey, bucu objek dengan bucu image yang sepadan. Kita akan dapat 90. Jarak yang ini kita akan dapat sama. Okey. Okey. Jadi soalan 4, soalan 5 dan soalan 6 tu anda boleh cuba. Okey, saya pergi soalan 7 yang ada ataupun gambar rajah ini dilukis dalam carta charters. Okey, sama. Okey, cara buatnya sama. Okey, kita tengok P ni adalah image, objek. M adalah image. Okey. Kemudian kita ambil 2 bucu ni, paling senang. Okey. Arah putarannya ikut jam kan, seperti ni. Okey. Jadi kita buat L. Kalau bucu ni boleh tak buat L? Tak boleh buat L kan? Okey, jangan ambil bucu yang itu susah.
Kita ambil bucu, okey, katakanlah saya ambil bucu yang ini okey, bucu ini okey, sepadan dengan bucu ni. Okey, jadi L-nya ialah saya akan dapat seperti ini. Okey, sekarang saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, maka pelajar saya bagi 2 dapat 4. Jadi saya kira 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi pusatnya saya akan dapat di sini. Ditulis dalam bentuk koordinat iaitu X0, Y1. Jadi 0, 1. Okey. Jadi kalau katakan soalan tu nak perihalkan, jadi saya akan dapat putaran satu markah. Satu. Okey. Ikut. Okey. Putaran. Okey, darjah dulu. Berapa darjah? Okey, kalau macam ni, dikira bentuk seperti ni 90 darjah. Jadi 90 darjah ikut arah jam pada pusat. Okey, pusat apa? Kita dah tulis tadi 0, 1. Okey. Okey, saya nak rujuk kepada soalan awal tu tadi yang kita dah bincangkan. Saya cakap bagaimana nak cari pusat tu tadi kan. Okey. Okey, kalau macam ni, kita nak cari pusat macam mana? Putaran kita dah tahu 90 darjah. Putaran 90 darjah ikut arah jam, kita nak cari pusat dia. Okey, saya ambil katakan titik ini dengan titik ini. Okey, arahnya kita dah tahu daripada sini bawa ke sini. Jadi L-nya yang ini. Okey, kita dah lukis L dia kan. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2, 4 kan. Jadi 1, 2, 3, 4. Saya tanda di sini. Okey, yang ini 1, 2, 3 tak cukup 1 kan. Okey, jadi kat sini kita turunkan 1. Jadi yang inilah pusat kita. Iaitu di sini titik asalan. Maka kita tulis 0, 0. Okey. Okey. Kalau yang atas ni. Okey, cuba kita. Dia pusat P kat sini kan. Okey, pusat P. Betul ke bukan pusat P? Okey, saya ambil titik ini dengan titik ini. Okey, saya buat L. Okey, jangan buat L yang dekat buat L yang jauh. Jadi buat L yang jauh yang inilah. Okey, daripada sini saya tarik. Okey, cuba hitung jarak dia berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2 dapat 4. Okey, jadi saya hitung 4. 1, 2, 3, 4. Saya tanda kat sini kan. Okey, yang ini dia 1 saja. Jadi sepatutnya 4 kan. Maka dia kurang 3. Jadi kita ambil daripada sini. Tu 2. Saya dapat kat sini. Okey. Okey. Kita pergi kepada soalan yang tadi. Okey. Saya tunjukkan lagi satu contoh. Okey, soalan 8. P objek, M image dan arah putarannya kita dapati semacam ini. Okey. Baik. Kita buat L daripada titik sini sampai titik sini. Okey, L yang jauh. Okey, kemudian kita kira berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bahagikan 2 dapat 5. Okey, kita kira daripada sinilah. Sini pun boleh, tak ada masalah. Okey, sini pun boleh. Okey, tapi saya nasihatkan kira pada garisan yang panjang tu lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau ini kita kira berapa? 1, 2, 3, 4. Kurang 1 kan? Patutnya 5. Jadi kita ambil daripada titik yang kita dah tanda ni, turunkan 1. Jadi ini pusatnya. Okey. Okey. Jadi di sini kita boleh tulis putaran. Okey. 90 darjah ikut arah
jam. Kalau ikut jam salah mesti ikut arah jam. Pada pusat, okey, pusat kita dah tanda kat sini tadi, yang ini adalah X kosong Y negatif 6. Kosong negatif 6. Okey, saya tunjuk satu lagi soalan 9. Okey. 10, 11, 12 tu kamu buat Okey. Objek, image. Okey, saya ambil yang ini dengan ini. Okey. Kita dapati bahawa dia pusingan dia macam mana? Ikut arah jam. Okey, sekarang saya buat L, mesti jauh. Okey. Saya kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 bahagikan dengan 3 dapat, 2 dapat 3. Jadi daripada titik sini saya kira 3. 1, 2, 3. Saya tanda kat sini dulu. Okey, yang ini dia turun 1, 2. Patutnya dia turun 3. Tak cukup 1 kan? Jadi kita turun daripada titik yang kita tanda tu. Oleh kerana tak cukup 1, kita turunkan 1 kat sini. Maka ini adalah pusat. Jadi kita tulislah titik koordinatnya kat sini adalah X-nya 3. Okey, Y-nya 2. Jadi 3, 2. Okey, jadi pelajar jawapannya putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 3, 2. Okey? Baik, selesai. Jadi bakinya tu anda cuba buat. Okey? Penting untuk SPM. Paling-paling pun anda akan dapat 9 markah. Untuk ini selalunya akan keluar pada bahagian B lah untuk KSSM. Okey? Sekian saja video pada kali ini. Moga-moga video ini dapat membantu anda menjawab soalan-soalan yang saya berikan untuk PBD pada TP4 dan juga menjawab soalan-soalan SPM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.